Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan kongsikan tentang Edipuzzle yang boleh cikgu gunakan dalam memberi tugasan kepada murid. Okey, nak tahu apa itu Edipuzzle? Jom kita tengok. Apa tu Edipuzzle? Okey, Edipuzzle ialah satu platform yang mudah untuk digunakan. Okey, cikgu boleh melihat pelibatan murid dalam pembelajaran. Okey. Mulakan kita buka portal D5. Kita log masuk. Okey, pilih akaun MOE. Okey. Kemudian masukkan password. Okey, dah masuk password, klik next. Okey. Dan dia akan bawa kita ke paparan D5. Okay, pilih guru. Okay, kemudian scroll sampai jumpa aplikasi. Okay, pilih aplikasi. Okay, klik. Okay, kemudian pilih Edipuzzle. Okay, klik Edipuzzle. Dan dia akan bawa kita ke paparan Edipuzzle. Tada! Okey, untuk permulaan, kita pilih log masuk. Okey, kemudian kita pilih role as a teacher. Okey, log masuk dengan menggunakan Google. Okey, log in with Google. Okey, masuk, pilih akaun MOE. Okey, masukkan. Okay, dan kita dah berjaya masuk ke dalam Edipuzzle. Okay, seterusnya bila kita dah ada Edipuzzle, okay, kita perlu create class. Okay, macam mana cara nak create class? Pergi kepada my class. Okay, kemudian add a new class. Okay, boleh create a new class ataupun import masuk melalui Google Classroom. Okay, kita create new class dulu. Okey, masukkan nama kelas. Contoh saya masukkan 4USM. Okey, description tak apa, boleh abaikan. Okey, class type ada dua. First, classic dan open. Okey, yang classic cikgu boleh tengok apa beza classic dan open. Okey, untuk ini saya pilih classic. Okey, saya klik classic dan saya pilih create class. Okey. Ini adalah kelas yang kita dah buat. Kita boleh invite student melalui email ataupun class code. Okay, baik. Sekarang saya akan share macam mana pula cara kita nak invite student dengan Google Classroom. Okay, first select Google Classroom. Kemudian pilih kelas yang kita dah sedia ada create dalam Google Classroom. Okay, contoh saya ambil kelab permainan olahraga. Ini contoh ya. Okay, kemudian saya klik import class. Dan okey, bila kita klik import class, secara auto murid-murid yang berada di dalam classroom kita akan diimport masuk dalam Edipuzzle. Okey, seterusnya kita pergi kepada konten. Okey, dekat Edipuzzle ni cikgu-cikgu dapat memilih video dari pelbagai channel. Okey, antaranya dari channel Edipuzzle tu sendiri, daripada YouTube, Khan Academy, National Geographic dan sebagainya. Okey, cikgu-cikgu boleh explore satu persatu. Okey, ada banyak konten yang cikgu-cikgu boleh pilih dan gunakan hanya dengan menggunakan keyword sahaja. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada konten. Okey, saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak create konten. Okey, klik konten. Okey, kalau bahagian tepi ni kita nampak curriculum, SK Bandar Banting, my content. Okey, dan ada popular channel yang ada di dalam Edipuzzle. Okey, saya akan tunjukkan contoh YouTube. Okey, kita buat carian. Okey, saya akan masukkan kata kunci bahasa Melayu tahun 4. Okey, kemudian saya akan pilih salah satu video dari YouTube. Okey, dan saya klik select. Okey, bahasa Melayu kata majmuk. Okey, ini adalah video yang telah saya pilih.
Okey, seterusnya dekat bahagian ni ada assign, ada copy, ada edit. Okey, setiap satu ni fungsi dia adalah berbeza-beza. Okey, kita klik pada edit. Okey, dekat atas kita akan nampak cut untuk kita cut part mana yang tak nak dalam video kalau video terlalu panjang. Okey, kemudian ada voice over. Okey, ini untuk masukkan voice dalam kita punya video. Okey, kemudian ada part yang paling best iaitu question. Okey, ada multiple choice, ada open ended dan ada note. Okey, seterusnya untuk multiple choice, okey, kita play dulu video. Okey, untuk multiple choice kita boleh masukkan pilihan jawapan. Okey, kita boleh pilih bahagian mana yang kita nak masukkan soalan. Okey, contoh berdasarkan video, okey, saya nak masukkan multiple choice. Okey, saya klik pada multiple choice. Okey, dan okey, saya masukkan soalan. Okey, contoh saya masukkan apakah kata majmuk. Okey, ni adalah contoh saja ya. Okey, yang terdapat dalam video. Okey, selesai. Okey, bila dah ada soalan, perlu ada jawapan. Okey, saya masukkan jawapan. Pertama, alat tulis. Okey, yang kedua, meja. Dan saya add another answer choice. Okey, saya masukkan lagi satu, kerusi. Okey, ni contoh. Okey, kemudian saya akan pilih mana jawapan yang betul. Okey, mana yang jawapan betul, saya akan tikkan dia right. Mana yang salah tu pangkah dan saya save. Okey, selesai multiple choice. Okey, baiklah. Seterusnya open ended question, klik. Okey, kemudian kita masukkan soalan. Untuk open ended question ni lebih sesuai kepada soalan pendapat. Soalan yang terbuka untuk murid menjawab, dan dia adalah secara subjektif. Okey, kita masukkan soalan. Okey, dan kita selesai masuk soalan, kita boleh klik save. Okey, bila soalan dah save, okey, dia akan sebelum kita continue, kita tengok ada dot-dot hitam tu means kita ada masukkan question dekat situ, dan klik continue. Okey, seterusnya kita pergi kepada note. Okey, klik pada note. Okey, note ni kita boleh masukkan audio dan juga teks. Okey, kita klik pada audio dulu. Okey, dan allow. Okey, untuk audio kita boleh masukkan penerangan apa-apa saja supaya murid lebih jelas tentang apa yang mereka perlu pelajari. Okey, contoh saya rakam. Okey, saya klikkan. Okey, dan kalau kita tak nak, kita boleh delete. Okey, dan klik save. Kita juga boleh masukkan teks ataupun sebagai nota tambahan kepada murid. Okey, misalnya saya masukkan kata majmuk terdiri daripada apa-apa-apa. Okey, dah selesai, klik save. Okey, siap. Okey, klik continue. Okey, bila kita dah klik continue, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, kalau kita lihat ada soalan multiple choice dan open ended yang kita dah masukkan dalam konten kita. Okey, kita boleh assign, kita boleh edit dan kita boleh duplicate serta delete konten kita. Kita juga boleh pilih private ataupun publickan kita punya konten. Okey, untuk ini saya nak assign saya punya konten. Okey, dan saya assign untuk a class. Saya select kelas mana yang saya nak assignkan konten ni. Okay, contoh saya pilih kelab permainan olahraga. Okay, saya akan setkan due date. Bila due untuk tugasan ni murid perlu siapkan. Okay, contoh saya letak tarikh. Okay, dan saya enablekan prevent skipping. So murid dia tak boleh skip lah. Dan saya enablekan post on Google Classroom. Okay, bila kita dah post on Google, okay, kita klik kepada assign. Okay, kita boleh assign ataupun kita boleh filter kemudian. Tapi kita klik assign. Okay. Okay, tugasan kita dah masuk ke dalam
kelas kita, iaitu tugasan Bahasa Melayu Kata Majmuk. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan macam mana tugasan yang kita dah assign tu masuk ke dalam Google Classroom. Okay, kita buka Google Classroom. Kita pilih kelas yang kita dah assign tadi. Okay, ni adalah tugasan Bahasa Melayu Edpuzzle yang saya dah assignkan kepada murid di dalam Google Classroom. Okay, dia akan masuk secara auto ke dalam Google Classroom. Okay. Okey, di Edpuzzle kita boleh dapat data tentang pelibatan murid dalam tugasan yang kita berikan. Okay, berapa banyak masa yang digunakan oleh murid untuk selesaikan tugasan. Okey, kita boleh dapat perolehi data berapa markah yang murid perolehi untuk tugasan. Okey, adakah video dilihat 100%? Okey, berapakah masa yang diperuntukkan oleh murid untuk selesaikan tontonan video, dan kita boleh lihat berapa soalan yang telah dijawab oleh murid. Okey, semua info tentang pelibatan murid cikgu-cikgu boleh lihat dalam gradebook. Okey, selain daripada itu, dengan adanya gradebook, okey, cikgu boleh export dalam bentuk Excel. Cikgu-cikgu boleh print rekod murid, okay, dan simpankan rekod tu sebagai evidence. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe.